Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepadanya karena pagi ini kita masih lagi dalam keadaan yang bernyawa, masih lagi kita dapat melaksanakan kehidupan harian kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi bekalan untuk membantu kita dalam kehidupan selepas kehidupan ini. Allah bagi bekalan kepada kita supaya nanti kita senang hidup selepas kehidupan ini. Karena lepas ini kita mati, lepas mati akan hidup balik. Jadi mudah-mudahan kita akan bahagia dalam kehidupan yang selepas ini, dan dalam kehidupan ini bahagia juga, minta bahagia juga walaupun ada masalah-masalah dalam hidup ini. Tapi kalau kita cukup bekalan besok, tak ada masalah dah. Tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada sedih, tak ada duka cita, seronok aja. Itu kalau kehidupan ni yang orang yang cukup bekalan. Bekalan yang nak kita bawa tu tak lain tak bukan ialah taqwa. Bila taqwa, dijamin kebahagiaan dia di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun dijamin, rezeki dijamin, ketenangan jiwa dijamin, keseronokan dijamin, kegembiraan dijamin. Jadi di dunia ni, di akhirat pun dijamin juga. Dia berada dalam syurga dan terdapat air yang berpancutan di dalam syurga. Ya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Muka surat 242, betul? 242. Tajuknya suasana akhirat menurut Al-Quran. Suasana akhirat menurut Al-Quran. Dalam Quran banyak cerita tentang akhirat.
Jadi apa kata Quran dalam tentang akhirat? Kita baca senang ya. Di antara 114 buah ayat dalam Quran tu, ya, 114 surah, bukan buah ya. 114 surah di dalam Al-Quran. Artinya 114 kitab yang berjenama ada 4. Semuanya 114. Diturun kepada Nabi Adam, turun kepada Nabi Syis, turun kepada Nabi Idris dan sebagainya. 114 semuanya. Yang berjenama ada 4. Turun kepada Nabi Musa namanya Taurat. Turun kepada Nabi Isa namanya Injil. Turun kepada Nabi Daud namanya Zabur. Turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya apa? Al-Quran. Yang ada jenama. Yang lain itu tak ada jenama. Hanya helaian saja. Itu risalah saja. Semua sekali kumpulkan ada 114 buah. Di antara 114 surah dalam Al-Quran, 80 surah turut menerangkan suasana alam akhirat. Banyak tu. 80 surah cerita akhirat aja. Tinggal apa? Tinggal apa lagi? Semua 114 80. Berapa lagi? 34 lagi. 34 bawa ada cerita lain daripada akhirat. Lain tu semua cerita akhirat mereka. Banyak ke sikit cerita akhirat ni? Banyak, 80 surah. Menerangkan suasana alam akhirat di hari kiamat. Jadi Allah mementingkan akhirat ke mementingkan dunia? Allah suruh kita sedia untuk kehidupan di akhirat ke sedia untuk kehidupan di dunia? Untuk akhirat lah. Jadi tentang kiamat. Di samping keterangan lainnya, lain tak lah tentang Nabi-Nabi, tentang janji baik, tentang janji jahat, tentang surga, tentang hal itu semua akhirat begitu. Tentang malaikat, cerita tentang Firaun, cerita tentang Namrud, cerita tentang Abu Lahab, cerita tentang apa nabi-nabi yang lain ni, Nabi Nuh dan sebagainya. Itu cerita lain. Tapi yang banyak ni cerita tentang akhirat. 80 surah cerita akhirat ada. Ini menunjukkan bahawa tujuan terpenting dari diturunkannya Al-Quran atau diutuskannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam dunia ini, di samping menerangkan tentang Tuhan, mula-mula terang tentang Tuhan. Tuhan tu begini, Tuhan tu ada, Tuhan tu qidam, Tuhan tu baqa, Tuhan tu makhlaqatul hawadith. Sifat-sifat Tuhan tu ada belaka. Ada dalam Quran belaka tu. Diturunkannya tentang Al-Quran, menunjukkan bahawa tujuan terpenting diturunnya Al-Quran atau diturunnya Muhammad SAW dalam dunia ini, di samping menerangkan tentang Tuhan, ialah untuk meyakinkan manusia. Supaya kita yakin, manusia itu kita lah. Meyakinkan manusia dan membayangkan kepada manusia bagaimana keadaan alam akhirat itu. Kau tahu cerita akhirat. Bangkit dari kubur macam mana, berjalan dari kubur ke padang mahsyar macam mana, di padang mahsyar macam mana, ditimbang macam mana, meniti siratul mustaqim macam mana, kalau lepas ke mana, kalau tergelincir ke mana, kalau jatuh ke mana, semua ada cerita tu. Kalau lepas syurga, kalau jatuh ke neraka. Keadaan neraka macam mana, makanan orang neraka macam mana, minuman orang neraka macam mana, makanan orang syurga macam mana, nikmat syurga macam mana, siksa neraka macam mana. Banyak cerita tu je benarnya. Sebab diutuskan oleh Muhammad tu dan didatangkannya kitab-kitab tu, Quran bersama-samanya. Di samping menerangkan tentang Tuhan, ialah untuk meyakinkan manusia
Dan membayangkan kepada manusia bagaimana keadaan alam akhirat itu. Bagaimana suasana manusia di alam akhirat. Kalau syurga macam mana keadaannya, kalau neraka macam mana keadaannya, di mahsyar macam mana keadaannya. Macam tu. Agar mereka jangan kecelek itu apa? Lalai. Ya, jangan lalai supaya kita sentiasa bersedia untuk akhirat. Agar manusia bersiap untuk memasuki alam akhirat. Bukan minta ya, kita bersedia untuk pergi ke akhirat. Bukan minta mati tak boleh, tapi bersedia untuk mati, bersedia untuk kehidupan selepas mati. Terus kita bersedia. Juga di antara benda yang wajib ada pada kita ialah ingat mati. Kena ingat mati sentiasa. Bila aku nak mati, dah mati selamat aku ni dah. Dalam kubur kena seksa ke dah. Itu kena selalu mikirkan hal tu. Ingat ke mati tu. Wajib tu. Ingat mati tu. Cuma jangan minta mati. Minta mati tak boleh. Tak suruh pun ya. Jangan pergi benar. Oh Tuhanku, cabutlah nyawaku. Tak ada, jangan buat begitu ya. Bersiap menghindarkan diri dari kesulitan dan kesusahannya. Bersiap melakukan apa-apa yang diperlukan untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di sana nanti. Kita nak senang sana. Jadi buat apa yang disuruh. Tinggalkan apa yang dilarang. Semua dapat pahala tu. Yang wajib dapat pahala, yang sunat dapat pahala, yang haram dapat pahala. Macam mana haram dapat pahala? Jangan buat. Kalau buat dosa. Kalau jangan buat, dapat pahala. Yang makruh dapat pahala. Macam mana makruh dapat pahala? Jangan buat juga. Yang harus dapat pahala. Macam mana harus dapat pahala? Ikut adab-adabnya. Yang harus. Nak tidur ada dah adabnya. Perempuan, nak tidur ada dah adab. Ada. Nak makan ada dah adab. Nak kahwin ada dah adab. Nak bermasyarakat ada dah adab. Apa pun ada adab dalam Islam ni. Nak ikut dapat pahala berapa? Jadi mana Allah datang ke 5 hukum tu, kelima-lima ni boleh mendatangkan pahala bagi kita. Pahala macam kita nak ni, bekalan namanya. Itulah bekalan yang boleh membantu kita dalam kehidupan di akhirat. Kalau dah wajib dapat pahala, wajib dapat pahala, haram dapat pahala, sunat dapat pahala, makruh dapat pahala, haram dapat pahala, macam. Bila sembang tu apa dah? Pahala saja lah. Bila berat pahala, apa dapat? Keredaan Allah. Allah redha orang kita. Allah senang, gembira memberi apa yang kita nak. Selama Allah redha. Seronok Allah bagi apa yang kita nak. Nak makanan syurga Allah bagi seronok. Nak pakaian syurga Allah seronok bagi kita. Nak mahligai syurga Allah redha memberi kepada kita. Nak kenderaan syurga Allah redha. Apa saja kita nak Allah redha. Allah seronok, Allah suka. Tak ada mengampuni Allah dengan kita. Tak ada Allah murka, tak ada Allah marah. Baik. Itu dia. Supaya kita bersedia. Jadi dapat kesenangan dan kebahagiaan di sana nanti. Bila seronok aja di akhirat besok. Bahagia namanya ya. Tak ada sedih, tak ada bimbang. Seronok hanya ada di syurga saja. Tak ada ya. Di neraka seronok kan? Sampai nak neraka seronok kan? Dalam neraka ada apa? Ada seksa, ada penderitaan, ada sakit, ada samsara dan sebagainya. Itu neraka. Tak sampai dah. Kemudian apa kata Allah? Berulang-ulang ditegaskan di dalam Al-Quran bahawa kerugian dan kesusahan di alam akhirat adalah kerugian dan kesusahan yang maha besar, yang tak akan dapat ditebus dengan apa-apa pun. Tengok surah Al-Hajj ayat 22, ayat 11. Surah Al-Hajj ayat 11.
Tengok apa kata Allah ya. Surah Al-Hajj ayat 11. Surah Al-Hajj ayat 11. Tengok ni ya. Oh panjang apa ya? Wa minan nasi man ya'budullaha ala kharf fa in asabahu khairun atma'anna bih wa in asabathu fitnatun anqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Arti rugi dunia, rugi di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Itu dia orang yang sangat rugi dan nanti ruginya. Itu. Ceritakan tentang keadaan di akhirat kan. Berulang-ulang. Allah kata khasirat dunia wal akhirah kata Allah. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dzalika wal khusranul mubin. Itulah dia mereka yang mendapat kerugian yang nyata. Ram. Itu orang yang tanda ikut perintah Allah dan membuat apa yang Allah larang. Kemudian dengan cara-cara yang amat indah mengumumkan mengumumkan Al-Quran, menambahkan keyakinan terhadap akhirat kepada manusia. Bila baca Quran bertambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana kata Allah ya. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka tawakal kepada Allah ya. Itu tanda orang beriman tu. Tanda orang beriman apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Sebelum itu ayat itu kata apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar jiwa mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bertambah iman mereka. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Itu tanda orang beriman. Sebut nama Allah berbentar jiwanya. Dibaca, didengar ayat Quran bertambah-tambah imannya. Dan sentiasa dia menyerah diri daripada Allah Ta'ala. Apa nak Allah nak jadi kepada dia, jadilah. Dia terima dia. Itu dia Allah khabar dengan cara-cara yang amat indah mengumumkan Al-Quran, menanamkan keyakinan terhadap akhirat kepada manusia, sehingga dalam waktu 23 tahun selama Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebahagian besar manusia bangsa Arab di mana Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab menjadi yakin. Jadi orang Arab sudah yakin, seyakin-yakinnya tanpa keraguan. Kalau yakin tak ada ragu-ragu lah, tak ada ragu-ragu lah, betul ke tak ada apa itu. Sentiasa menerima dia kedatangan kerana yakin sebenarnya, tanpa keraguan sedikit pun tentang adanya kehidupan di alam akhirat itu nanti. Orang kafir orang tak percaya bahawa kita akan hidup besok. Percaya tak? Perempuan ni percaya tak akan hidup besok? Percaya. Mesti yakin. Berapa peratus? 100%. Ni yakin betul-betul. Jangan ragu-ragu lagi. Ya kena. Jangan. Kena percaya betul. Inilah yang merubah segala keadaan mereka. Kalau dah yakin hari akhirat, bersedia untuk akhirat. Bayang dengan tinggal, nutup aurat dengan tinggal, banyak zikir, banyak selawat, banyak baca Quran, dan sebagainya. Buat apa saja yang boleh mendatangkan pahala ya. Dan dia yakin bahawa nanti kita akan hidup balik lepas ni.
Yakin benar-benar tanpa keraguan sedikit pun tentang adanya kehidupan di akhirat. Di alam akhirat itu nanti, inilah yang merubah segala keadaan mereka. Bila kita yakin, kita bersedia untuk akhirat. Tak ada lagi nak nari, tak ada lagi nak joget, tak ada lagi nak ngumpat, tak ada lagi nak nak wayang dan sebagainya. Kalau kita tahu benda itu tidak mendatangkan pahala apa-apa. Jadi kita akan melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Mayanglah dia, baca Quran lah dia, nutup aurat lah dia, bersedekah lah dia, berzikir lah dia, dan sebagainya. Jadi itu ya. Itulah yang merubah segala keadaan mereka dari keadaan yang jelek, yang serba jelek, serba dibenci. Jelek itu serba buruk, serba tak betul. Rosak, kotor dan berpecah belah menjadi keadaan yang serba baik, teratur, bersih dan bersatu padu di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul itu sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai contoh. Kita mesti jadikan baginda sebagai contoh. Siapa nyuruh? Siapa yang nyuruh kita menjadikan baginda sebagai contoh? Allah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada mana ayat ni? Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Mayang ikut Rasulullah, akhlak ikut Rasulullah, nikah kahwin ikut Rasulullah, berjuang ikut Rasulullah, zikir ikut Rasulullah, selawat ikut Rasulullah, apa saja kena ikut Rasulullah. Ekonomi ikut Rasulullah. Allah suruh ni, kerana Rasulullah adalah orang yang terbaik dalam apa bidang pun, dia yang terbaik. Dia guru yang terbaik, dia pendakwah yang terbaik, dia suami yang terbaik, dia pemimpin yang terbaik, dia pemerintah yang terbaik, dia ahli perniagaan yang terbaik, dia mempunyai akhlak yang terbaik. Sampai Allah puji tu. Allah puji dia, Allah mana pernah puji yang lain daripada dia. Tapi dia tu Allah puji. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji, paling agung. Allah puji dia. Sehingga dalam waktu yang amat pendek mereka menjadi bangsa yang terkemuka. Orang Arab itu berpecah belah, bergaduh-gaduh, berperang antara satu sama lain. Bila datang Rasul satu padukan mereka, jadikan mereka orang yang kuat, bangsa yang sangat kuat, boleh memerintah satu dunia ni. Setelah datang Islam, mula-mula tanah Arab tu dikuasai oleh orang Arab tu, orang Quraisy. Ada orang Arab lah. Lepas tu terus menjalan sampai Spanyol jadi negara Islam. Kebanyakan di Afrika jadi negara Islam. Sampai kita ni dapat Islam. Mujur kita dapat Islam. Kalau tak dapat Islam macam mana? Terpomban. Kalau kita tak dapat Islam, apa agama kita? Hindu. Kalau Hindu tak ada macam ni pakaian lah. Apa pakaian? Pakai sari. Panjang ke pendek sari tu? Punya lah panjang. Berbelit. Perut nampak juga. Mujur lah kita dapat Islam. Bila dapat Islam, dapat menutup aurat. Bila baca Quran dan sebagainya. Bila semayang aku cari Islam. Sehingga di dalam dalam waktu yang amat pendek, mereka menjadi bangsa terkemuka. Baik Arab itu menjadi bangsa yang sangat terkemuka. Boleh mendatangkan Islam, mendatangkan cara hidup yang berbeza. Kuat. Betul? Menang aja. Lawan Spanyol menang. Lawan Parsi menang, lawan Rom menang. Menjadi umat ikutan, iaitu yang berkuasa. Demikian pula agama mereka, ikut agama dia, iaitu agama Islam. Menjadi leading religion. Apa itu leading religion? Maksudnya
agama yang memimpin, agama yang paling terkemuka Islam lah. Dalam dunia hari ini yang paling terkemuka Islam lah. Itu namanya leading religion. Leading itu yang atas sekali, ke depan sekali. Orang lagi mengikut dia. Itu namanya leading religion. Tekan putih tu. Sampai sekarang tahun ni. Dan di masa yang akan datang, Islam tu lah. Perempuan kalau pergi ke London, ke England sekarang ni, kebanyakannya orang dah menerima Islam tau. Di England sekarang ni, walaupun dulu orang Kristian ramai tu, sekarang ni makin lama makin ramai orang menerima Islam. Begitu juga di Amerika, makin lama makin ramai orang menerima Islam. Belum lagi jadi agama yang utama, tapi udah lebih separuh lagi lah. Di Amerika tu menerima Islam. Jadi mereka dah tak ada lagi menentang Islam dah. Ada juga lah yang seorang-seorang menentang Islam, kerana yang betul-betul yang betul-betul ortodok tu mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Apa penyakit orang Amerika tu? Islamofobia. Penyakit apa? Islamofobia. Tak boleh dengar orang Islam. Bila dengar orang Islam teringat pembunuh, teringat perang, teringat bom, itu aja kan. Islamofobia. Takut dengan orang Islam. Apa kata? Ia iaitu Allah. Ia Allah lah yang mengutus Rasulnya Muhammad dengan petunjuk dan agama yang hak. Dia mengutus Muhammad dengan petunjuk dan agama yang hak, agama yang sebenarnya, yang akan mengatasi ataupun mengalahkan agama-agama seluruhnya, walaupun akan dapat tentangan yang mensyirik, tentangan dari orang musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah ya. Itu kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 33, cari surah At-Taubah ini. Ayat 33 ya. Surah At-Taubah ayat 33. 15 ada, 22 ada, 27 ada, lambat 33, cari 33 dekat ada, 30 ada, 31 ada, 32 ada, 33 ada. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Surah At-Taubah ya. Ini ada juga terdapat surah Shaf. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah utusan Rasul dengan diberi hidayah. Wa dinil haqq. Apa hidayahnya? Agama yang sebenarnya. Liyuzhirahu 'alad din, dan dia menzahirkan, mengemukakan agama itu. Cacat satunya walaupun dimarah, walaupun dimurkai oleh orang kafir kan. Dia yaitu Allah yang mengutuskan Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang hak, yang akan mengatakan atau mengalahkan, yang akan mengatasi atau mengalahkan agama-agama seluruhnya, walaupun akan mendapat tentangan dari orang musyrikin. Orang yang mensyirikkan Allah itu sentiasa menentang lah, tapi mereka akan kalah. Bila lagi akan zaman nanti akan turun Nabi Isa AS. Apa kodenya? Mengisytiharkan bahawa dia bukan anak Tuhan. Dia isytihar pada umum. Dia akan mematahkan segala salib-salib. Tahu apa salib? Perempuan tahu apa benda salib? Yang pakah tu di gereja ada apa tu? Itu dipatah tu. Macam mana entah lah. Tembak ke, bom ke, patah kepala ke, tahu lah. Habis salib terpatah lah. Kemudian dia akan membunuh babi-babi yang ada dalam dunia ni. Habis. Babi dalam hutan belakang tu habis bunuh dia Nabi Isa ya. Dan dia akan mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang mencari Nabi Nabi Muhammad. Dia puasa ikut syariat Nabi Muhammad. Itu Nabi Isa akan datang
Maka dia akan membunuh Dajjal. Nombor satu kerja ni. Dibunuhnya Dajjal. Lepas tu aman dunia ni. Sampailah baginda wafat. Udah tak ada lagi Nabi Isa. Dah wafat. Manusia dah mula makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh dari Islam. Akhirnya tak ada lagi yang sembahyang. Tak ada lagi yang baca Quran. Tak ada lagi yang selawat. Tak ada lagi yang berzikir. Masing-masing ingat dunia aja. Tak ingat apa-apa. Itu saya datang kan. Mudah-mudahan kita tak ada lagi masa itu. Tapi masa itu kalau mungkin dekat ni. Bukan lagi dekat dah. Dekat-dekat je. Baik. Salah satu faktor kemenangan Islam dan Nabi Muhammad SAW di dunia ini, dari dulu sampai hari kiamat, sampai hari kiamat nanti, ialah faktor kepercayaan terhadap akhirat. Itu faktor yang utamanya. Dia percaya bahawa lepas ini kita akan hidup balik. Itu namanya akhirat. Hidup yang itu namanya hidup di akhirat. Sekarang kita hidup di mana? Di dunia. Dunia ini akan hancur habis. Kemudian datang nanti dunia baru. Dunia baru itu namanya apa? Akhirat. Dunia baru itu namanya akhirat. Keterangan-keterangan Islam tentang akhirat inilah yang akan menjadikan agama Islam itu agama yang menang. Selalu menang aja. Kalau kita bukan nak dunia ni, tak akhirat itu akan menang selalu ya. Menang di sini dengan pengertian kemenangan fizik. Kemenangan tak terang lah fizikal. Boleh menang. Boleh mati orang yang menentang Islam tu. Atau kalah orang yang menentang Islam tu, boleh ditawan. Kemenangan fizik ya. Ialah akan menjadikan agama Islam itu agama yang selalu menang. Menang di sini dengan pengertian kemenangan fizik dan mental. Bukan saja fizik tapi mental. Mental itu apa? Otak ni. Menerima Islam. Betul Islam ni. Islam tu bagus, Islam tu selamat. Jadi kita boleh tawan fikiran orang kafir orang situ ya. Mereka dah menerima Islam. Itu namanya mental. Dalam merebut pengaruh ataupun pengikut dan kekuasaan di dunia ini terhadap agama-agama lain. Orang dah tanda agama lain. Mereka tahu bahawa Islam itu yang akan menyelamatkan mereka. Berbagai-bagai caranya Al-Quran menanamkan keyakinan terhadap akhirat kepada manusia. Macam-macam. Macam perempuan sekarang percaya akhirat dah. Sudah percaya belum ke akhirat? Percaya tak bahawa nanti akan datang akhirat? Belum percaya, itulah keyakinan namanya. Belum percaya betul. Jadi kita bersedia untuk akhirat, bukan sedia untuk dunia kan? Menanamkan keyakinan terhadap akhirat kepada manusia, sehingga manusia dari segala tingkat kedudukan sosial, pangkat besar ke pangkat tak ada pangkat ke, pangkat kecil ke, raja ke, rakyat ke, dan ilmu pengetahuan, tak kira dia jahil ke atau dia profesor ke atau cendekiawan ke, akan menerima Islam. Ada orang yang sebingung-bingung orang sampai ke terodik orang, dia akan menerima Islam. Dan ilmu pengetahuannya dapat menerimanya dengan mudah, sekalipun masalah yang sebenarnya amat sulit. Padahal masalah sulit, tapi mereka akan terima Islam. Sebab mengenai masalah ghaib, tenang kan nak percaya? Percaya tak malaikat? Mana? Tunjuk. Ngapa tak nampak? Ngapa tak nampak malaikat? Ghaib. Itu benda ghaib. Benda ghaib. Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Yakin tak dalam diri kita bahawa malaikat tak ada? Yakin. Itu senang tu. Percayakan benda yang kita tak nampak. Senang tu susah. Tapi kita percaya juga. Benda ghaib. Begitu juga banyak benda ghaib dalam Islam ni. Apa lagi lah? Kebangkitan lepas mati ada tak?
Ada yang lepas mati rasa bangkit. Orang dah mati tu boleh bangkit kan? Udah bangkit ke belum? Percaya tak mereka takkan bangkit? Percaya. Tapi tak boleh buktikan. Kerana yang dah mati tu tak orang dah bangkit lagi. Ada ke orang dah mati dah bangkit? Tak ada. Kalau bangkit lagi semua pun. Yang dah mati tu. Tak ada siapa yang menunggu dalam dunia lagi. Habis lagi tak kemana perginya. Bangkit lagi. Yang dah mati tu. Semua dah takut kita ni. Tapi kita percaya bahawa dia akan bangkit. Dia akan sebut kan. Itu benda-benda gaib tu. Lagi apa? Aras. Lindungan aras. Percaya tak? Percaya. Mana? Tak nampak. Susah apa benda yang ada pada kita tu pun kita tak nampak. Percaya tak perempuan ada nyawa? Ada ke tak ada nyawa perempuan ni? Mana? Tunjuk je mana? Tak nampak juga. Dia lehor kan semua? Dia tangan kan? Itu pun tak boleh kita tunjuk. Betapa benda yang gaib lagi tak boleh kita tunjuk. Syurga, neraka, aras dan sebagainya. Itu benda-benda yang gaib. Kena yakin aja. Tapi Islam yang boleh apa tu. Yang lain tak ada. Yang lain nak tambah bukti bahawa dia percaya. Tapi Islam tak payah bukti. Dia yakin aja. Itu pengaruh tu. Hebat tu pun senang apa lah. Nak dapat pengaruh itu. Berbagai-bagai caranya Al-Quran menanamkan keyakinan terhadap akhirat kepada manusia. Sehingga manusia dari segala tingkat kedudukan sosial dan ilmu pengetahuannya dapat menerimanya dengan mudah, sekalipun masalah yang sebenarnya amat sulit. Senang kan? Tak nak percaya, tapi kita percaya juga. Tak nak percaya ke malaikat kan senang? Tak nampak, tapi kita percaya juga. Sebab mengenai masalah gaib, masalah yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Tak boleh nampak, tak boleh dengar suara malaikat. Ada dengar suara malaikat? Tak ada ya. Semua dia datang dengan cara yang amat meyakinkan kita. Malaikat ya, meyakinkan kita. Sebab kadang-kadang kalau benda tu kita tak tahu kalau benda datang, kita kata malaikat ngantor ni. Macam ni. Ni tongkat tak? Tongkat saya ni tu tinggal di masjid mana? Siapa yang ngantor saya tak tahu. Buka ada pintu pagi tadi. Tengok dah ada tu atas pada pintu tu. Siapa ngantor saya tak tahu. Saya tulis dalam WhatsApp. Pagi ini ada malaikat ngantor tongkat rumah saya. Tak tahu siapa lah. Tahu Saiman ke ataupun apa Nizam ke, wallah malam. Tak ada kabar. Saya tulis, terima kasih wahai malaikat yang budiman. Tahu siapa lah. Dia kalau tak Nizam, Ustaz Aiman lah. Ustaz Aiman tu imam situ. Dua je. Nak Cina ngantor tu kan dia naik motor bawa mentakal saya. Betul jatuh pula je. Itu saja. Jadi Nizam ada mentakal. Mungkin dia ngantor tu Ustaz Aiman, dia bagi Ustaz Aiman, saya hantar. Dia tahu rumah saya. Letak je tu. Tak ada panggil saya pun. Saya di dalam rumah tu. Tak ada panggil pun. Serut-serut dah ada tongkat, nampak? Ya. Itu benda gaib, betul kita tak tahu. Itu caranya. Di antara cara-cara Al-Quran itu adalah sebagai berikut. Di antaranya betul-betul ada cara-cara Al-Quran itu meyakini kita. Di antara cara-cara Al-Quran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, diterangkan masa yang amat jauh di belakang, di mana manusia belum ada lagi, lalu diterangkan cara penciptaan manusia. Macam mana Allah cipta manusia.
Kita tak tahu. Allah yang cipta manusia. Macam mana penciptaan manusia. Dan keadaan hidup yang sedang dihadapinya sekarang. Lalu direct atau direct langsung, cara langsung. Lalu direct diterangkan bahawa di sana di alam akhirat, di alam akhirat sudah bersedia rantai, sudah tersedia rantai belenggu dan nyala api bagi orang kafir dan kesenangan bagi orang yang bahagia, bagi orang yang masuk syurga yang dapat bahagia. Orang yang dapat neraka disiapkan rantai, disiapkan belenggu. Tahu belenggu? Belenggu tu rantai yang mengikat tu dalam main belenggu. Tengok saya tangan apa ni kan? Dia belenggu apa banyak. Itu diikat keliling tu. Apa itu diheret. Bila diheret boleh berjalan kan? Kaki kena ikat, tangan kena ikat, boleh jalan kan? Dia berheret atas mana? Atas muka. Sambil kubur tu diheret. Daripada kubur tu sampai ke padang mahsyar. Itu orang yang berhaka, orang yang Allah murka. Kemudian sampai ke padang mahsyar, dicampakkan dalam neraka namanya apa? Saqar. Karena dia dalam dunia ni tak ada semayang. Ada neraka namanya Saqar. Ditanya orang ahli Saqar tu, apa sebab kamu masuk neraka Saqar? Apa jawab mereka? Kami terdiri daripada orang yang tidak semayang. Ini ada ayat Quran tu. Ma salakakum fi Saqar? Apa menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Qalu. Apa dia qalu? Berkata mereka itu, lam naku minal musallin. Qalu tu berkata, ya bukan mati lah. Orang Melayu dia sebut qalu tu mati lah tu. Berkata mereka itu, lam naku minal musallin. Kami terdiri daripada orang-orang yang tak semayang. Itu masuk neraka Saqar. Tengok macam mana Allah cek cara Allah mencipta manusia. Bukankah sudah lewat satu jangka dari masa? Dah masa dulu tu, di mana ia iaitu manusia berupakan suatu yang tidak ada. Asalnya manusia tak ada. Yang ada siapa? Yang ada siapa? Allah aja. Manusia tak ada. Binatang tak ada, matahari tak ada, bulan tak ada, bintang tak ada, burung tak ada, ikan tak ada, gunung tak ada, laut tak ada. Yang ada siapa? Hanya Allah aja. Lalu Allah cipta semua sekali ni. Allah cipta manusia, Allah cipta binatang, Allah cipta gunung, Allah cipta matahari, Allah cipta bulan, Allah cipta langit, Allah cipta. Mana tahu Allah khabar? Allah khabar dalam Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Langit itu Allah jadikan, bumi itu Allah jadikan, dan barang antara langit dan bumi itu Allah jadikan. Itu Allah khabar betul ya. Ini pun betul juga. Bukankah sudah lewat satu jangka dari masa di mana ia iaitu manusia merupakan sesuatu yang tidak ada. Tak ada lagi manusia. Sesungguhnya kami itulah Allah lah. Kami jadikan manusia dari satu titik. Titik apa? Ayo mani. Satu titik itu mani ya. Satu titik. Dan bergiliran. Ya, proses itu. Daripada mani jadi darah beku, daripada darah beku jadi daging, daripada daging ada roh, boleh jalan, boleh berhambat dan sebagainya. Boleh jadi manusia. Itu proses ya. Ya. Mani yang bergiliran iaitu berproses. Kami beri percobaan kepadanya, macam-macam ujian-ujiannya. Dalam hidup ada ujian tak? Ada tak ujian dalam hidup ni? Ada. Demam dah. Lagi apa? Seronok lah. Ujian lah tu. Kaya lah. Miskin lah. Berniaga rugi lah. Jangan ujian-ujian lah. Daga untung kemudian. Kemudian apa? Macam-macam ujian Allah. Ada ujian yang seronok. Ada ujian yang menyakitkan. Itu segala-segala ujian. Allah datang ke berbagai ujian. Ya, kami beri percubaan-percubaan kepadanya. Kami jadikan dia mendengar. Ada telinga boleh dengar, ada mata boleh nampak.
Dan melihat sungguh-sungguh kami telah kami telah tunjukkan kepadanya jalan bagi yang kufur. Tunjukkan kepadanya jalan lurus, jalan yang lurus. Baik ia berterima kasih atau tidak. Kalau kamu tak terima kasih pun dibagi juga ya. Allah bagi juga. Orang kafir itu mana ada terima kasih, tapi Allah bagi juga. Ada orang kafir itu nampak? Ada orang kafir itu dengar? Nampak ada, dengar ada. Walaupun dia tak syukur. Dia tak kaya Allah menjadikan itu. Tapi dia Allah bagi juga. Itu baik yang Allah ya. Berterima kasih atau tidak itu kufur. Kami sudah sediakan bagi yang kufur itu rantai. Itu di akhirat besok. Kami dah sediakan dia rantai, belenggu dan nyala api. Sungguh orang-orang yang berbahagia itu akan meminum dari gelas-gelas satu minuman yang bercampur kapur, yaitu satu mata air, dari mana hamba-hamba Allah yang bahagia itu akan menjadi yang mendapat minuman yang mereka yang mereka salurkan ke mana-mana. Itu Allah kabul dalam surah apa? Surah Al-Insan ayat 106. Dia tahu surah Al-Insan. Hal atta al-insan ya. Tengok surah Al-Insan ya. Surah Al-Insan. Ya. Ayat apa? Al-Insan ayat 1-6. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Satu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tabjira. Mana? Apa kata cakap Melayu apa? Tengok cakap Melayu. Bukankah sudah lewat satu jangka dari masa di mana ia manusia merupakan sesuatu yang tidak ada, asal tak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr, tak ada lagi. Lam yakun syai'a, tak ada langsung. Mazkura dan bukan tak ada jadi ada. Sesungguhnya kami jadikan manusia dari seperti air, seperti mani. Inna khalaqnal insana min nutfah turunnya air mani. Amsyadin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Rangkai diproses air mani itu sehingga dia boleh mendengar, boleh melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami jadikan tunjuk kepada jalan, sama ada kamu nak jadi orang syukur atau nak jadi orang kufur. Nak syukur apa? Buat yang suruh, tinggalkan yang dilarang. Nak kufur, buat yang dilarang, tinggalkan yang disuruh. Mustahil pilih mana. Boleh kamu jadi orang yang syukur, boleh jadi orang yang syukur atau jadi orang yang kufur. Kami jadikan dia mendengar dan melihat, sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya jalan. Jalan lurus. Baik ia berterima kasih ataupun tidak. Kami sudah sediakan bagi yang kufur itu rantai. Itu Allah sediakanlah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa ghlalan wa sa'ira. Allah sediakan rantai untuk orang yang kufur. Dan
sediakan neraka namanya sa'ir. Itu orang yang neraka tu. Belenggu dan nyala api. Kemudian sungguh orang-orang yang berbahagia itu akan meminum dari gelas-gelas, iaitu minuman yang bercampur dengan kapur. Ada dengan kapur. Kita dalam dunia ni tak ada minum air kapur pun, tapi di atas tu nama Kafuro. Kafuro tu nama satu sungai di syurga besok. Nama sungai Kafuro, ya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafura tu nama sungai, ya. Bukan kapur. Bukan minum air kapur, mati pun. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira. Minuman pula daripada untuk hamba-hamba Allah. Ya. Mari dia. Akan meminum dari gelas-gelas. Pada minuman bagi yang sungguhnya minuman gelas-gelas dari minuman yang bercampur kapur. Iaitu satu mata air. Nama kafuro tu mata air. Dari mana hamba-hamba Allah yang bahagia itu akan mendapat minuman. Bila minum itu, sekali minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Itu nama sungai Kafuro, nama sungai, ya. Bukan kapur tu, bukan kapur campur dengan air minum dah. Itu pensan pun. Dari sungai nama Kafuro, ya. Dapat minuman di situ. Yang mereka salurkan ke mana-mana, boleh minum, boleh letak mana-mana. Itu ayat Allah bagi orang yang kafir dan juga bagi orang yang beriman. Lagi apa kata Allah? Tengok sikit lagi. Berapa dah? 10 dah. Dekat dah. Sikit lagi. Kadang-kadang yang dua, ya. Yang pertama tadi, kadang-kadang di dalam waktu yang bersamaan seolah-olah dunia dan akhirat itu diperlihatkan kepada kita. Kadang-kadang Allah macam nampakkan dunia dan akhirat tu untuk kita. Dunia tu tentulah nampak, akhirat pun kadang-kadang Allah jadikan macam nampak, ya. Untuk kita ni, untuk kita dalam dunia ni. Surah Al-Ankabut, apa kata Allah? Surah Al-Ankabut ayat 54. Kata apa? Mereka minta kepadamu kedatangan azab dengan segera, padahal sesungguhnya neraka itu sudah mengepung orang-orang yang kufur itu, ya. Tengok surah Al-Ankabut ayat 54. Nanti tengok. Al-Ankabut ayat 54. Apa namanya? Ayat mana bunyinya? Surah Al-Ankabut ayat 54. Surah Al-Ankabut ayat 54. Jumpa dah. Ya. Ayat 54. 6 jumpa. 10 jumpa. Ini 54. Ayat 54. 30 jumpa. 39 jumpa. 40 jumpa. 46 jumpa. 50 jumpa. 51, 52 jumpa. 54 kali jumpa lagi. Bawa 52 jumpanya. 53 jumpa, 54 jumpa. Yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Itu nama punya ayatnya. Cakap Melayu ya, Pak? Tengok cakap Melayu ya. Mereka minta kepadamu, minta pada kamu, pada kita lah. Pada orang beriman tu, orang kafir tu minta pada orang beriman. Kedatangan azab. Pada dia betul Islam tu betul datang azab, pernah tengok. Cabarnya orang beriman. Mana orang azab tu? Cabarkan, ya. Minta azab dengan segera. Padahal sesungguhnya neraka itu sudah mengepung orang-orang yang kafir itu. Sedangkan kafir itu dah ada situ, ya.
Wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka minta pada kamu supaya diazab dengan segera. Kemudian walaula ajalum musamma. Bukan, yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannam, sesungguhnya neraka jahannam tu la muqitatun bil kafirin, mengepung kamu dah dalam dunia ni pun Allah boleh azab. Boleh tak Allah azab kita dalam dunia ni? Macam mana Allah nak azab kita dalam dunia? Allah bagi kekacauan hidup tak tenang, nak merampui aja, nak meto aja. Orang meto ni seronok hidupnya. Nak marah aja. Ustaz ngajar lamai pemarah, ustaz ngajar sedap pemarah. Seronok kan? Kalau nak marah aja. Itu azab itu. Ngaji azab, pergi surau azab, semayang azab. Tengok imam baca ayat panjang tu. Allah terbang tak baca ayat yang boleh baca sabih katanya. Baca dah inna atayna pun tak sah ni. Ada tak apa tu? Ada azab tu. Semayang azab, puasa azab. Allah tak bagi dia ketenangan jiwa. Ada. Jadi di dunia ni pun Allah azabkan. Lebih-lebih lagi di akhirat. Lagi nampak azab yang datang oleh Allah. Ya. Mereka minta kepadamu kedatangan azab dengan segera, padahal sesungguhnya neraka jahanam itu sudah mengepung orang-orang yang kafir itu. Yaitu bahawa seseorang pun tidak akan dapat lulus, tak dapat bolos dari azab yang mereka minta itu. Dan dunia pun Allah azab dia. Di akhirat lagi lah. Jadi baik mereka minta atau tidak, minta ke tidak akan diazab oleh Allah SWT. Minta ke tak minta pun Allah azab juga. Namun masing-masing mereka pasti akan mendapat siksa atau azab. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa panjang mana tu? Habis ya. Kita akan sambung insya-Allah. Bulan depan ya. Bulan ini habis. Ini bulan ini habis. Bulan depan. Okey, sekian dulu pembacaan kita pada pagi ini. Ini cerita tentang ahli-ahli neraka, orang yang neraka, orang yang kafir. Kita tak nak jadi orang kafir. Kita nak jadi orang yang beriman ya. Mudah-mudahan. Baik perempuan, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada siapa-siapa nak bangkang? Siapa tak setuju angkat tangan? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga.